Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارحمنا برحمتك الواسعة يا الله يا كريم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Difahami daripada firman Allah Ta'ala ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kurniakan kepada para mukminin kurniaan yang dia telah mengutuskan kepada mereka seorang rasul yang dia daripada mereka. Dia membaca bagi mereka ayat dan dia mengajarkan kepada mereka apa yang menyucikan mereka, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka berada dalam kesesatan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah ingatkan para mukminin tentang nikmat yang besar yang dia telah kurniakan kepada mereka. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala telah kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasula, yakni apabila diutuskan kepada mereka seorang rasul. Siapakah rasul itu? Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia nikmat yang terbesar atas umat ini. Nikmat terbesar atas umat kita adalah nikmat ini yang disebut di dalam ayat ini, nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingatkan kita tentang jasa Nabi itu, apa yang dia telah buat bagi kita. Allah Ta'ala berfirman, yatlu alaihim ayatih. Dia membuat tilawah kepada ayat dia yang telah mengajar kebenaran, dia yang mengajar Al-Quran, dia yang mengajar iman, dia yang mengajar tauhid, dia yang mengajar salat, dia yang mengajar puasa, dia yang mengajar zikir, dia yang mengajar untuk kita membuat masjid dan membuat ibadah dalam masjid. Siapakah sebab kita pada malam ini berada dalam masjid dan kita duduk untuk kita buat mudzakarah ilmu? Siapakah sebab pada itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang siapa mengajar kita kebaikan mengajar ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang mengajarkan kita tentang kebaikan duduk dalam majlis ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang telah mengajar kepada umat ini Alkitab, dia mengajar Al-Quran, dia mengajar hikmah. Allah berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tetapi sesungguhnya sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka tengok kepada kurniaan Allah yang besar atas kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bertafakkur tentang makna ayat ini. Apabila kita diingatkan tentang satu nikmat, hendaklah kita terus juga ingat bersyukur ke atas nikmat. Bersyukur ke atas nikmat. Kalau nikmat harian, kita rasa patut kita bersyukur kepada Allah. Kita minum air, kemudian kita tafakkur, kita kata, kalau saya tak ada air, apa berlaku dengan rasa dahaga ini? Apa berlaku kepada saya kalau saya tak dapat minum air? Maka kita rasa apa? Kena bersyukur kepada Allah. Ini nikmat besar. Maka kita bersyukur, kita minum, kita kata Alhamdulillah. Kita makan, kita ingat bersyukur. Setelah kita makan, kita kata Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Kita bersyukur kepada Allah. Kerana kalau kita tak dapat makanan itu, apa berlaku kepada kita? Masya Allah al-azim. Kalau tidak dapat petunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa berlaku kepada kita? Masya Allah. Kalau tidak dapat petunjuk ajar Nabi Muhammad, akan hidup di dalam dunia ini seperti binatang. Hidup dalam dunia seperti binatang. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat, kita diciptakan di dalam dunia untuk kita beribadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yani sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengajarkan kita cara ibadah yang betul? Itu adalah kekasih kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ayat yang kita baca tadi, hendaklah kita selalu ingat dan bertafakkur tentangnya. Jangan kita lupa jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa nikmat ini yang besar yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada umat ini. Dan apabila kita ingat dan kita bersyukur, maka ingat seterusnya firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, katakanlah hendaklah mereka bergembira dengan kurniaan Allah dan rahmatnya kepada mereka. Kurniaan yang ia apa? Kurniaan iman, kurniaan Islam, rahmat Allah kepada kita. Dia menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjadikan kita antara orang-orang kafir yang mereka tidak mengenal Allah. Allah berfirman, "Fabidzalika falyafrahu." Maka hendaklah mereka bergembira dengan itu. Dengan apa? Dengan kurniaan ini. Yang sebabnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka kita diingatkan dalam Al-Quran tentang nikmat besar, nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk kita bergembira di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berfirman, huwa khairum mimma yajma'un. Yani nikmat ini lagi baik daripada apa yang mereka kumpulkan, habuan-habuan dunia yang mereka kumpulkan. Maka apabila kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang padanya telah zahir kepada dunia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah lahir padanya seafdal-afdal ciptaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umat Islam membuat majlis sambutan Maulidur Rasul? Kenapa kita pada bulan ini kita kumpulkan orang ramai dan kita membaca Quran, membaca salawat, dan kita cerita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita buat jamuan makanan? Kenapa itu? Karena kita bersyukur kepada Allah ke atas nikmat mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bergembira dengan nikmat itu, maka kita beramal dengan dua ayat yang saya telah baca tadi. Satu ayat yang ingatkan kita tentang nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu ayat yang ada padanya suruhan bagi kita untuk kita gembira dengan nikmat iman yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita buat pada bulan Rabiul Awal, ia tidak keluar daripada makna dua ayat ini, kerana majlis itu dibuat untuk bersyukur dan untuk bergembira dan menzahirkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, mereka telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka cinta terhadap diri mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yani seorang di kalangan kamu tidak sempurna imannya melainkan dia cinta kepada saya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada dia cinta kepada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia yang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suruhan daripada Allah. Itu kewajiban yang Allah mewajibkan ke atas orang-orang mukallaf. Cinta kepada Rasulullah adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita cinta kepada Allah, apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka itu melaksanakan ibadah kepada Allah, kerana kita ikut suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikut apa yang Allah ta'ala suruh. Apabila kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga taat kepada Allah. Apabila kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu taat kepada Allah. Apabila kita membuat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun taat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dhikrak. Apa makna wa rafa'na laka dhikrak? Ayat ini yang perkataannya sedikit, tapi kalau kita tafakur tentang maknanya, Allahu Akbar.
Allah berfirman, wa rafa'na laka dhikrak. Yani Allah Ta'ala telah mengangkat sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Tengok dua kalimah syahadah yang ia asas agama kita. Ada dalamnya nama Allah dan nama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia kafir, kalau dia mahu masuk dalam Islam, Allah tidak menerima Islamnya kalau dia tidak bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia tidak kata dengan syahadah yang pertama, kalau dia tidak kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah Islamnya, tidak dikira Muslim, tidak masuk dalam syurga kalau dia tidak kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah berfirman, wa rafa'na laka dhikrak. Azan kita, azan yang hari-hari kita buat dalam masjid, tidak jadi azan yang sempurna, yang betul, melainkan kita sebut dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak sebut, azan tak sempurna. Allahu Akbar. Salat kita 5 waktu. Salat kita 5 waktu. Kalau kita tak buat salat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalamnya, maknanya ditinggalkan satu rukun salat, tidak sah dan tidak diterima. Tengok salat ini, yang ia amalan yang mulia, amalan yang paling utama yang kita akan dipersoalkan tentangnya di hari akhirat setelah dipersoalkan tentang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Salat ini kalau tidak buat dalamnya salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kata Allahumma salli ala Muhammad, salat tidak diterima dan tidak sah. Masya-Allah al-azim. Allah berfirman, wa rafa'na laka dhikrak. Cuba gambarkan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 1 minit, berapa kali ia disebut? Berapa kali disebut nama Nabi Muhammad atas permukaan, atas muka bumi ini? Sekarang kita dah masuk waktu maghrib, tapi ada di tempat yang lain waktu salat yang lain, kerana beza siang dan malam daripada satu negara ke negara yang lain. Maknanya sini dah masuk maghrib, di tempat lain dah masuk waktu salat yang lain, dan betapa banyaknya azan dibuat dan masih lagi disebut atas minarat-minarat atas muka bumi ini, masih lagi disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa banyaknya masjid-masjid orang Islam atas muka bumi ini tersebar sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad lagi besar dalam hati seorang, semakin dia beristiqamah dalam taat kepada Allah. Orang Arab mereka kata dalam syair mereka, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, yakni orang biasanya bertaat dan ikut kepada yang dia cinta kepadanya. Kita melihat orang yang minat terhadap artis dan penyanyi, dia jadi style dia macam mereka. Dia mahu pakai seperti artis yang dia cinta kepadanya. Dia mahu bercakap sepertinya. Makanan pun dia akan tengok dalam FB dia, kalau dia upload gambar makanan dia untuk dia nak makan sepertinya. Bagaimana sikat rambut dia, dia mahu tengok bagaimana dia sikat rambut dia. Apakah jenis minyak yang dia guna untuk rambut dia, dia mahu guna sepertinya juga. Ini peminat kepada artis, kepada penyanyi, kepada pemain bola sepak. Yang mana ada di antara mereka ini yang mereka pun bukan orang-orang Islam. Ada pemain bola sepak yang dia kafir, ada artis yang kafir, tapi ada setengah pun pemuda-pemudi daripada orang Islam, mereka mahu buat seperti mereka, pakai macam mereka, mahu buat style macam mereka. Subhanallahil azim.
Atau adakah seorang yang diutuskan kepadanya Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling afdal, dan Allah Ta'ala telah ingatkan kita dalam Al-Quran tentang nikmat ini. Adakah seorang ini dia tidak malu untuk meninggalkan ikut cara Nabi yang paling afdal, manusia yang paling afdal, dan dia pergi carikan cara orang remeh dan style orang remeh, dan dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana kita nak memperbaiki keadaan ini? Kita kena ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana sepatutnya dibuat. Bagaimana sepatutnya seorang cinta kepada Nabi ini yang mulia. Tengok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jika nak kita bahaskan tentang sikap berani Umar bin Al-Khattab, terkenal saat apabila dia khalifah, Raja Parsi takut dia, Raja Roman takut dia. Apabila Umar bin Al-Khattab mahu berhijrah, masih lagi di Makkah, mahu berhijrah ke Madinah, ada bersamanya 40 orang daripada orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Maka Umar bin Khattab mengambil pedangnya, dia terang-terang keluar depan Quraisy. Dia kata, sekarang saya berhijrah ke Madinah, maka sesiapa yang mahu anak dia jadi yatim atau istrinya jadi janda, ikut saya di belakang bukit itu. Tak ada seorang pun berani untuk ikut Umar bin Khattab. Seorang daripada Quraisy tak berani untuk nak pergi ikut Umar bin Khattab. Dia buat ini bukan untuk dia sombong, tak. Dia nak pertahankan 40 orang yang ada dengannya supaya mereka tak fikir, tak berani untuk pergi dan ikut mereka, membunuh mereka apabila mereka mula bertolak ke Madinah Munawwarah. Tapi tengok seorang lelaki dengan sikap berani seperti itu, dengan kekuatannya radhiyallahu taala anhu wa ardah, apabila sampai bicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia jadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki yang gagah ini, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam hatinya sampai dia cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada dia cinta terhadap dirinya sendiri. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cintanya ini yang dia fikir tentangnya, dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak dapat tahan untuk tidak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Dia pergi nak bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya cinta kepada kamu lebih daripada saya cinta terhadap semua makhluk yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu cinta kepada saya lebih daripada diri kamu? Kata Umar bin Khattab, iya ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, adakah kamu cinta kepada saya lebih daripada harta kamu? Maka kata Umar bin Khattab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, adakah kamu cinta kepada saya lebih daripada harta kamu? Maka Umar bin Khattab jawab, iya. Lebih daripada dirinya, hartanya dan ahli keluarganya, dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka baginda bersabda, al-ana ya Umar, yakni sekarang wahai Umar, sekarang kamu telah sampai kepada keadaan sempurna pada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya kata-kata dengan lidah daripada Umar bin Khattab, tidak. Bukan hanya sekadar mereka cakap macam itu dengan lidah mereka, tapi apabila sampai masa yang mereka kena buat, mereka tidak buat apa. Bukan, mereka cakap dan buat para sahabat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila ada perang, dia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Rasulullah dan buat apa yang Rasulullah suruh. Kadang-kadang ada kawan, dia tunjukkan seolah-olah dia cinta kepada kita. Kalau kita jemput dia untuk makan-makan, dia datang. Jemput dia untuk keluar jalan-jalan, dia pergi. Tapi apabila kita ada dalam kesusahan atau ada musibah, macam dia tak kenal kita dah. Tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jujur pada cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh ini, seorang sahabiyah daripada para sahabat yang perempuan, namanya Nasibah bintu Amir. Nasibah bintu Amir radhiyallahu anha. Nasibah ini pada perang Uhud, dia keluar bersama tentera yang ada bersama mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud itu yang berlaku di Bukit Uhud, dan telah dibunuh pada perang itu, telah jatuh syahid 70 daripada para sahabat, antara mereka Hamzah radhiyallahu anhu, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang itu Nasibah, tugasan dia adalah untuk merawat cederaan orang-orang Islam. Tetapi perang Uhud, golongan kufar Quraisy mereka telah membuat rancangan untuk mereka membuat satu bulatan di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menutupkannya dan membunuhnya. Ini yang mereka rancang. Maka Nasibah radhiyallahu anha dalam perang, memang jawatan dia atau tugasan dia untuk merawat orang yang tercedera, tapi cinta dia terhadap Nabi umat ini, terhadap nikmatullah, terhadap kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, Nabi Muhammad, cinta yang sangat besar. Cinta yang sangat besar. Maka dia buat kerjanya, tapi dia memperhatikan, tengok keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Dia buat kerja, tengok, dia melihat orang-orang kafir dah mula buat bulatan di sekeliling baginda dan mereka mahu menutup untuk membunuhnya. Dia tinggalkan kerja dia, ambil pedang, dia pergi antara saf-saf, pergi masuk sampai berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memerangi orang-orang kafir, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat daripada perempuan dia buat seperti ini, apatah lagi yang lelaki, mereka buat apa? Banyak cerita yang menunjukkan bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah perang itu, yang mafhumnya, setiap kali saya tengok kanan atau kiri, saya dapat Nasibah berada depan saya, mempertahankan saya. Allahu Akbar. Nasibah ini banyak cederaannya dalam perang itu. Dia berdiri depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir mereka serang, dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senjata, dengan badan. Dalam perang ini
ada anak nasibah sekali. Anaknya yang lelaki, dia di antara askar orang Islam yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat anaknya dia tercedera dan jatuh. Apakah nasibah buat? Keadaan ini lain. Karena dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia cinta terhadap dirinya dan anaknya dan ayahnya dan kerabatnya. Dia tidak bergerak untuk tengok anaknya di sana. Dia hanya menjerit kepadanya, "Wahai anakku, bangunlah dan pertahankanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti ini cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasibah dapat cederaan yang sangat dalam pada bahagian leher dia dalam perang ini. Setelah perang Uhud duduk di rumah untuk dapat rawatan, tapi belum sembuh lagi luka dia ini. Rasulullah suruh para sahabat untuk keluar sekali lagi untuk perang yang lain. Apakah dia buat? Tengok cinta mereka kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kata kepada Rasulullah, "Tak, kali ini kecualikan saya tak mahu keluar bersama kamu. Cederaan ini terlalu kuat." Tidak buat macam itu. Masya Allah al-azim. Walaupun nak keluar ke perang, sekarang ramai pemuda-pemudi kita bukan nak pergi ke perang, nak datang solat subuh sahaja. Solat subuh mereka tidak tercedera, tak ada apa pada mereka. Ada pandangannya mereka hanya sikap malas. Mereka tak datang solat subuh. Masya Allah al-azim. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia keluar pada perang yang seterusnya dan dia telah jatuh syahidah dalam perang itu. Dia mati syahidah, namanya Nasibah bintu Amir radhiyallahu anha, di antara para sahabat yang perempuan. Ini adalah satu contoh dan contoh lagi dalam sirah sangat banyak bagaimana para sahabat cinta kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah ada dalam Sahih Bukhari, ada hadis menceritakan tentang apakah para sahabat buat ketika Rasulullah ambil wudu. Rawi hadis dia kata mereka hampir berperang antara mereka untuk nak dapat air yang hasil daripada wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan berperang, tapi maksudnya mereka bersungguh-sungguh setiap orang mahu dapat sedikit titisan daripada air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah basuh mukanya, mereka mahu ambil titisan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mahu barakah daripada Rasulullah. Mahu barakah. Cuba gambarkan kalau kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di satu tempat. Untuk kita melihatnya sahaja, bukan untuk nak ambil walaupun kita tak dapat nak ambil air daripada wudunya, untuk melihatnya sahaja kita akan cuba buat apa? Andaikan kalau kita tahu Rasulullah ada di satu tempat dan kita kalau pergi boleh melihat dia, macam mana kita akan pergi? Allahu Akbar. Kalau nak jalan kaki siang dan malam untuk nak sampai kepadanya, kita akan pergi pun. Jadi ini Nabi yang mulia, Nabi yang agung ini. Bukankah baik untuk kita buat majlis-majlis yang besar menyambut kelahirannya? Kita tak dapat duduk dalam majlisnya, tak dapat mendengar suaranya, tak dapat makan bersamanya, tidak dapat untuk mendengar tazkirah terus daripada mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita boleh buat? Majlis sambutan Maulidur Rasul dan ikutnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul, ikutnya pada apa yang dia telah mengajarkan.
ikutnya pada apa yang dia suruh, khususnya pada aqidahnya sallallahu alaihi wasallam, karena aqidah adalah asas agama Islam. Aqidah yang benar, beriman dengan Allah dan Rasulnya, itu adalah asas Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yani katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikutlah saya, maka Allah meredai kamu. Kita insya-Allah sambung sedikit setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Alhamdulillah. Maka insya-Allah taala kita baca sedikit dalam kitab tafsir surat Al-Ikhlas. Kita telah baca hari itu tafsiran ayat yang kedua dan sekarang kita sambung ayat yang ketiga insya-Allah taala. Setelah kita telah bincang tentang kepentingannya kita membuat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah, ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Maknanya dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahu laysa lahu waladun wala abun wala ummun wa huwa munazzahun an yahulla fi makhluqatihi
ولا يجوز اعتقاد أن الله حال في الأماكن فلا يجوز أن يقال الله موجود في كل مكان. Allah tiada baginya anak dan tiada baginya bapa dan tiada baginya ibu, dan dia maha suci daripada meresap ke dalam makhluknya, dan tidak boleh beriktikad bahawasanya Allah meresap ke dalam tempat-tempat. Maka tidak boleh berkata Allah ada di mana-mana atau di setiap tempat. Ayat yang ketiga ini difahami daripadanya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim. Ia juga mengandungi bantahan terhadap kepercayaan yang sesat bahawa adanya sesuatu yang tercerai daripada zat Allah, dan penafian bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala meresap masuk ke dalam sesuatu yang lain. Maka berdasarkan ayat ini difahami bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bapa dan bukan juga anak. Dia tidak diperanakkan. Difahami daripada ini bahawa tidak tercerai sesuatu pun daripada zat Allah. Maka tidak harus terpisah daripada zat Allah sesuatu seperti mana terpisah anak daripada seorang bapa. Dia tidak diperanakkan. Difahami daripada ini bahawa dia juga tidak meresap ke dalam sesuatu. Terdapat segolongan manusia yang terpedaya lalu mendakwa diri mereka sebagai sufi, tapi mereka bukan sufi yang benar. Namun pada hakikatnya kenyataan mereka didapati bertentangan dengan pegangan golongan sufi yang sejati. Kelompok ini dikenali sebagai golongan al-mutasawwifin yang mendakwa sufi. Mereka berkeyakinan bahawa seluruh alam ini adalah sebahagian daripada zat Allah. Keyakinan mereka ini dikenali sebagai aqidah wahdah mutlaqah, al-wahdah al-mutlaqah. Oleh itu mereka menganggap bahawa manusia, haiwan, malaikat, tumbuh-tumbuhan dan selainnya adalah sebahagian daripada zat Allah. Adapun golongan sufi yang benar, mereka tidak berpegang dengan i'tiqad yang menyimpang ini. Selain itu, ayat ini juga menafikan keyakinan segolongan manusia yang mendakwa bahawa Allah meresap ke dalam makhluk-makhluknya. Golongan yang berpegang dengan keyakinan ini mendakwakan bahawa Allah meresap masuk ke dalam jasad makhluk-makhluknya. Pegangan yang menyimpang ini dikenali sebagai aqidah al-hulul. Al-Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi rahimahullah berkata, "Inna Allah la yahullu fi syai'in wa la yanhallu minhu syai' wa la yahullu fihi syai'un laisa kamithlihi syai'." Sesungguhnya Allah tidak meresap ke dalam sesuatu, tidak juga berpisah daripadanya sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang bersatu dengannya. Ia tidak seperti sesuatu daripada makhluknya. Imam Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah berkata, "Man qala bil hululi fadinuhu ma'lul wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad." Barang siapa yang berkata Allah meresap ke dalam makhluknya, maka agamanya cacat, dan tidak ada yang berkata Allah bersatu dengan ciptaannya melainkan golongan kafir mulhid. Ayat ini lam yalid walam yulad, ayat yang ketiga daripada surat Al-Ikhlas, difahami daripadanya bahawasanya Allah Ta'ala dia bukan anak kepada yang lain dan dia tidak beranak. Karena yang ada baginya anak maknanya ada sesuatu terpisah daripadanya. Yang dia anak kepada yang lain maknanya dia terpisah daripada sesuatu. Dan semua ini sifat jisim, sifat makhluk, tidak layak bagi Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dan difahami daripada ayat ini bahawasanya tidak boleh mempercayai bahawasanya Allah meresap masuk dalam ciptaan. Ada setengah golongan yang dakwakan diri mereka sufi, tapi mereka bukan sufi benar. Mereka
berpegang dengan aqidat al-hulul, yakni mereka percaya bahawasanya Allah meresap masuk dalam badan para awliya. Ada di antara mereka yang kata Allah berada di dalam badan saya, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini kata ulama, ini kekufuran, hukumnya kekufuran, wal'iyadhu billah. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti gula yang meresap dalam air, tidak. Dan ada di antara golongan ini yang sebarkan kenyataan-kenyataan dalam FB, yang mana mereka mewahamkan seolah-olah mereka ini sampai ke derajat yang tinggi dalam tasawuf, tapi mereka orang-orang sesat. Ada di antara mereka yang kata Allah dalam alam seperti protein dalam susu, yakni mereka percaya Allah meresap dalam alam. Ini bukan tasawuf, ini adalah akidah yang sesat. Dan ada golongan pun yang pun nisbah diri mereka kepada tasawuf, tapi bukan tasawuf yang betul. Kalau tasawuf yang betul, maka tasawuf betul suci daripada akidah seperti ini. Ada setengah golongan mereka percaya bahawasanya apabila hamba lagi tinggi derajatnya, dia akan sampai kepada derajat yang mana dia akan bersatu dengan zat Allah. Mereka percaya bahawasanya zat hamba dan zat Allah jadi satu, wal'iyadhu billah. Ini dinamakan aqidah wahdah mutlaqah. Kita di Malaysia ada fatwa rasmi yang percaya aqidah wahdah mutlaqah ini hukumnya murtad. Kita ada fatwa rasmi disebarkan oleh JAKIM, dan fatwa ini dikeluarkan zaman dahulu oleh Mufti Johor yang keempat, As-Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, sekitar tahun 52. Dia keluarkan fatwa tentang ini. Dan juga seorang alim yang masyhur dari Kedah, namanya Tuan Hussein Kedah, terkenal dengan Tuan Hussein Kedah, makamnya di Alor Star. Namanya yang sebenar Hussein Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari. Dia ini guru kepada ramai ulama Kedah zaman dahulu. Beliau menulis kitab Hidayatul Mutafakkirin. Dia kata yang percaya aqidah ini, yakni aqidah hulul atau aqidah wahdah mutlaqah, maka dia kafir dengan ijma' sekalian ulama, tak ada khilaf antara ulama. Karena ini orang yang mahu ikut tasawuf yang benar dan tariqat, bagus, ikut tariqat dan ikut tasawuf yang benar. Dan jangan sekali-kali pergi ke satu golongan yang dakwakan diri mereka bertasawuf, tapi mereka tidak guna tasawuf yang betul. Mereka masukkan aqidah-aqidah yang sesat. Ada di antara mereka kata ini guru-guru yang mengajar, ini syekh-syekh yang mengajar, ini hanya ahli zahir, kita ini ahli batin, mereka ini tak faham apa yang kita kata. Kenapa mereka tak boleh untuk mempertahankan akidah mereka yang sesat? Kerana mereka mencontohi Fir'aun pada akidah mereka. Apabila orang kata tentang dirinya, saya adalah Allah, dia macam Fir'aun. Fir'aun kata saya adalah Tuhan. Maka seorang waliullah, seorang yang derajatnya tinggi, tidak akan berpegang dengan akidah Fir'aun. Maka tasawuf yang benar, ulama sufi percaya Allah tidak seperti sesuatu, Allah tidak berhajat kepada sesuatu, tidak boleh menggambarkan Allah, Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia, dan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ini aqidah yang dipegang oleh para ulama kita zaman dahulu, seperti mana ulama kita di Selangor seperti Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Dia telah mengajar dalam kitabnya Pohon Agama. Dia mengajar tentang sifat-sifat Allah, dan dia kata Allah Maha Suci daripada dia bersifat dengan bermasuk-masuk dalam ciptaannya. Dalam muka surat 10 daripada bukunya, daripada kitabnya. Ini kitab berjudul Pohon Agama, karangan As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, rahimahullahu ta'ala wa jazahullahu ta'ala khaira.
Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua antara yang mendengar ilmu, belajar ilmu dan beramal dengan apa yang kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. اللهم وفقنا للخير يا كريم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك وارحمنا برحمتك الواسعة وانفعنا بما علمتنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.